Assalamualaikum. Kita tengok sini ada soalan pilihan. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana untuk cara untuk selesaikan soalan nombor 2 dalam muka susu. Okey, modul aktiviti mesra digital khusus badi itu. Okey, muka surat 61 kertas 2. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Peraja di bawah menunjukkan waktu Zamri makan malam. Okey, kalau tengok dekat jam ni menunjukkan pukul 7.05 minit lah. Okey, 7.05 minit petang malam. Okey, ataupun PM. Okey, soalan A. Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam. Okey, untuk jawab soalan ni mudah je lah. Kita kena pandai baca jam je lah. Tapi kita kena tahu dia minta dalam sistem apa. Kat sini dia minta dalam sistem 12 jam. Okey, bermakna kita terus sahaja tulis dengan tepat lah. Maksudnya kena tulis perkataan pukul. Okey, 7.05 minit. Okey, 7.05 dan PM lah. Okey. Ini cara tulis sistem 12 jam. Kalau sistem 24 jam lain cara dia. Okey, kita tengok pula soalan B. Zamri akan mengulangi pelajaran selama 1/4 jam. Dia mengulang kaji selama 1.5 jam. Pada pukul berapakah dia tamat mengulang kaji pelajaran? Maksudnya, dia bermula 7.05 minit malam lah, petang. Okey, kemudian dia selepas 1/4, maksudnya selepas 1/4 jam dia akan mengulang kaji pelajaran. Okey. Jadi maksudnya mengulang kaji pelajaran selama 1.5 jam. Yang ini pula 1/4 jam. Maksudnya mungkin dekat sini cikgu ceritakan mudahkan cerita macam inilah. 1/4 jam ni mungkin dia pergi solat dulu ke, dia mandi dulu ke. Selepas 1/4 jam baru dia mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji pula selama 1.5 jam. Itu je cerita dia lah. Kemudian soalan tanya pukul berapa dia tamat. Okey, jadi maksudnya untuk kita dah faham situasi dia, jadi kita pun nak selesaikan soalan. Okey, pertama sekali kita tengok kat sini. 1/4 jam. 1/4 jam ni sebenarnya berapa jam, berapa minit. Okey. Okey, jadi macam mana caranya? Senang saja. Okey, ini nombor bercampur. Kita abaikan dahulu nombor bulat yang depan ni. Nombor 1 ni kita abaikan sebab kita tahu nombor bulat 1 ni maksud 1 jam lah. Okey, 1 ni maksudnya 1 jam. Yang kita nak selesaikan ini 1/4 ni. 1/4 ni nombor pecahan dia. Okey, nombor pecahan ni yang kita nak cari berapa minit 1/4 jam tu. Okey, caranya pun buat macam ni. 1/4 bila kita nak cari berapa minit 1 jam, 1/4 jam kita nak cari berapa minit, kita perlu darabkan dengan 60. Okey, 60 minit. Sebab apa 60 minit? Sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, kemudian kita pun selesaikanlah. Okey, kita boleh memudahkan dengan sifar 4. Okey, dengan sifar 4. 4 darab berapa dapat 4? 4 darab dengan 1. 60 darab berapa dapat 4? Bukan 60 darab berapa. Okey, 4 darab dengan berapa dapat 60. Okey, kalau kat sini kita bahagilah 60 bahagi 4 akan dapat 15. Okey, kemudian kita pun boleh selesaikan kat sini. Okey, 1 darab 15 kemudian bahagi dengan 1 akan dapat 15 minit. Okey, jadi bermaksud 1/4 ni maksudnya suku jam sebenarnya, maksudnya 15 minit lah. Okey, kalau kita hafal suku jam maksudnya 15 minit lebih mudah. Okey, kemudian kita tahu rupanya 1/4 adalah bersamaan dengan 1 jam 15 minit. Okey, maksudnya 1 jam 15 minit ni mungkin dia pergi mandi ke, dia pergi solat ke. Okey, kemudian dia kata dia ulang kaji selama 1.5 jam. Okey, yang ini pula kita nak buat 1.5 jam. 1.5 jam ni sebenarnya berapa jam, berapa minit pula. Okey, kita nak tahu 1.5 jam ni berapa jam dan berapa minit. Okey, caranya okey, kita tukar dahulu 1.5 jam, kita tukar dulu kepada nombor pecahan lah. Okey, sebab kalau ini mungkin susah sikit. Okey, sebenarnya kita boleh selesaikannya 1.5 darab dengan 60. Tapi kalau nak buat dalam bentuk pecahan pun boleh. Caranya adalah dengan gerakkan titiknya ke belakang. Sebab kita nak habiskan, kita nak buang titik ni, kita nak hilangkan titik. Bila kita buang ke belakang, dia akan jadi 15/10. Okey, kita buang titiknya, kita gerakkan titiknya sekali, sebab itulah kita perkan dengan 10.
Okey, sekarang dia jadi 15/10. 15/10 kita nak tukar ke dalam, ini 15/10 jam. Kita nak tukar kepada minit dan jam. Jadi, apa perlu kita buat? Kita perlu darabkan dengan 60. Sama jugalah situasi macam tadi, darab dengan 60 minit. Okey, darab dengan 60 minit. Kita boleh pemudahkan pecahan tu. Dia akan dapat, okey, sambung kat sini lah. Okey, dia akan dapat, kita boleh mudahkan pecahan dengan potong sifar, potong sifar. Okey, sekarang nombor yang di atas kita darab, nombor yang di bawah kita bahagi. Maksudnya 15 darab dengan 6. Kemudian 15 darab 6, lepas tu kemudian kita bahagi dengan 1. Okey. Dia akan dapat 15 darab dengan 6. 15 darab 6 boleh buat bentuk lazim lah. 15 darab dengan 6. 5 darab 6, 30. 1 darab 6, 6 tambah 3, 90. 90 bahagi 1 akan dapat 90. Okay, maksudnya dapat 90 minit dekat sini lah. Maksudnya dia mengulang kaji pelajaran selama 90 minit. 90 minit ni juga bersamaan dengan cikgu terus ringkaskan ni, dengan 1 jam dan 30 minit. Maksudnya macam ni lah. Okey, ada jalan penyeraan dia. Okey, 90 minit ni bersama dengan 1 jam 30 minit. Sebab kita faham 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 90 tolak dengan 60, dia akan jadi macam 1 jam 30 minit. Okey, sekarang kita pun nak cari pukul berapa dia tamat ulang kaji pelajaran. Jadi maksudnya kita tambah lah. Okey, dia bermula, okay, kita buatlah dia punya rumah dia. Rumah jam. Okey, cikgu ringkaskan jam dengan minit, J dengan M. Okey, kita masukkan saja nilai. Okay, kita masuk nilai pukul 7.05 minit. Kemudian mungkin dia pergi solat ke, dia pergi mandi ke apa ke, selama 1 jam 15 minit. Kemudian diulang kaji pelajaran selama 1 jam 30 minit. Kita tambah dia semua ni. Okey, kita tambah. Okey, kita tambah, akan dapat jawapan 5 tambah 5, 10, naik 1, 1 tambah 1 tambah 3, 50. Okey, kemudian rumah jam pula, 7 tambah 1 tambah 1 akan jadi 9. Jadi maksudnya, dia tamat ataupun dia tamat waktu semua sekali adalah pada pukul, okey, saya tulis kat sini lah, 9.50, okey, PM. Okey, ini waktu dia selesai semualah. Macam mana nak selesaikan soalan nombor 4? Rajah di sebelah menunjukkan tarikh Pak Zailan mula membuat ukiran, iaitu pada 20 April 2021 pada hari Selasa. Dia tidak mengukir pada hari Sabtu dan hari Ahad. Pak Zailan mengukir dari pukul 9.30 AM hingga 1 PM. Maksudnya 9.30 pagi hingga 1 petang lah, setiap hari. Hitung jumlah masa dalam jam dan minit dia mengukir dalam bulan April tu. Jadi maksudnya pada bulan April ni berapa jumlah masa dia habiskan pada bulan April lah dia mengukir. Okey, jadi caranya kita cari dahulu setiap hari ni dia mengukir berapa lama dia mengukir setiap hari ni. Jadi caranya kita pun macam biasalah, kita waktu akhir tolak waktu mula. Okey, kita buat dulu jam dan juga minit. Okey, waktu akhir adalah 1 PM. 1 PM kita tukar siap-siap dalam sistem 24 jam. Okey, kita nak tolak, kita kena tukar dalam sistem 24 jam. 1 PM tukar dalam sistem 24 jam akan menjadi jam 13. 13 sifar jam 13. Okey, kemudian 9.30 pagi. Sistem 24 jam dia akan jadi jam 9.30. Okey, ni sistem 24 jam lah. Kita tolak siap-siap. Tolak. Kemudian kita cuba nak jawab. Okey, kita tengok. Minit. Kosong nak tolak 30. Kosong minit nak tolak 30. Tak boleh. Okey, kita kena pinjam pada 13 jam. Kita pinjam pada 13 jam, dia akan menjadi 12 jam kat sini. Dan minit ni 1 jam yang dipinjam menjadi 60 minit ya. Sebab dia pinjam 1 jam, maksudnya 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, kemudian kita terus tambah. Tolak. Okey, 60. Kosong tolak kosong. Kosong. 6 tolak 3, 3. Okey, kemudian 12 tolak 3 akan dapat 3 kat sini. Jadi maksudnya kita fahamlah, sehari Cik Zailan ni dia mengambil masa 3 jam 30 minit untuk mengukir. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula. Dia kata dia menghitung, dia mengukir sepanjang bulan April. Jadi kita kena tahu. Ni.
Okey, kita buat kalender. Maksudnya kita mula kat sini lah. Dia bermula pada 20 April. Maksudnya 20 hari bulan 4. Kita tulis sini 20 hari bulan 4. Lepas 20, 21. Okey, 22. Kemudian 23. Okey. 24. 25. 26. 27. 28, 29 dan 30. Okey, 30 bulan 4. Okey, kemudian kita tulis pula dia punya harinya. Okey, harinya pula. Okey, yang ini hari bermula pada hari Selasa. Okey, Selasa. Kemudian Rabu. Okey, cikgu tulis ringkas dia. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey. Jadi kita tengok. Dia kata apa tadi? Dia kata lagi dia tidak mengukir pada hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi maksudnya kita buang hari Sabtu dan juga hari Ahad ni kita buang. Okey, kita buang sebab dia cuti hari Sabtu, hari tak mengukir. Jadi kita tengok berapa hari je dia mengukir pada bulan April. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermaksud kat sini hanya 9 hari sahaja dia mengukir pada bulan April. Jadi kita pun nak cari tempoh dia. Okey. Kita pun selesaikan macam ni lah. Okey. 3 jam. Okey. Ataupun buat rumah lah senang. Okay, kita buat rumah lah senang. Okey. Rumah lagi senang. Okey. Kita buat rumah jam dan juga rumah minit. Okey. Tempoh dia tadi. Okey. Ini bukan tempoh dia. Ialah dia punya tempoh 3 jam 30 minit. Dan dia mengukir pada bulan April sebanyak 9 hari. Okey, kita pun selesaikan darab lah. Okey, kita darab. Okey, minit dengan minit, jam dengan jam. Jangan campur ya. Okey, kita pun selesaikan. 0 darab 9, 0. 3 darab 9, 27. Okey, biarkan kat sini 27. Jadi 270. Okey, jam pula. 3 darab 9. 3 darab 9, 27. Jadi maksud dekat sini jumlah jam yang dia jumlah dia okey, dapat 27 jam dan 270 minit. Okey, kemudian bila kita tengok kat rumah minit kat sini, peliklah sikit sebab dah lebih daripada beberapa jam ni. Okey, jadi pun kita boleh tolak. Okey, kita fahamlah kita yang ni kita faham 270 minit. Okey, dalam 270 minit ni ada berapa jam? Okey. Kat sini cikgu ringkaskannya. Kita tolak dengan 240 minit. Okey, tolak dengan 240 minit sebab 240 minit bersamaan dengan 4 jam. Okey. Bersamaan dengan 4 jam sebab 1 jam 60 minit. Okay, kamu boleh juga tolak 60 sebanyak 4 kali. Okey, yang ni cikgu terus ringkaskan tolak 240. Tolak 240 dan kat sini kita kena tambah 4 jam yang kita tolak 240 tadi lah. Okey, kemudian kita pun selesaikan. 0 tolak 0, 0, 7 tolak 4, 3, 2 tolak 2 habis. Okey, 7 tolak 4, 7 tolak 4, 7 tambah 4, 7 tambah 4, 11, naik 1 dan 3. Jadi maksudnya tempoh Encik Zailan ni, Pak Zailan ni mengukir adalah selama 31 jam dan 30 minit. Okey, ini tempoh dia mengukir pada bulan April lah. Okey.